Baik, kita teruskan. Kita tanya saya tentang bagaimana untuk beribadah. Nah, ibadah ini adalah satu benda yang bersifat amali, bersifat pribadi. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala sebut anna inda zanni 'abdi bi, aku itu pada pandangan baik hamba-Ku. Jadi di dalam mentafsirkan Tuhan itu tidak boleh ada satu orang ataupun satu kelompok yang rasa dia sangat autonomi untuk mentafsirkan Tuhan. Tuhan ini hadir dalam setiap orang dengan cara yang berbeza. Tuhan yang hadir kepada saya yang duduk di rumah sedang bercakap ini boleh jadi berbeza dengan Tuhan yang hadir kepada orang yang duduk di pejabat Perdana Menteri misalnya, kemudian banyak corruption, dia rasa Tuhan dia adalah Tuhan yang sangat pengampun, sangat pemaaf. Sebab itu setiap kali dia buat corruption, dia buat rasuah, dia akan pergi haji, dia akan dermakan duit dia. Kerana dia rasa Tuhan dia adalah Tuhan yang begitu, yang sangat pemaaf atas dosa-dosanya. Tuhan yang hadir kepada ustaz dan ulama itu mungkin berbeza. Tuhan yang hadir kepada mereka Tuhan yang bengis, Tuhan yang minta dia beristighfar 100 kali sehari. Tuhan yang hadir kepada transgender itu boleh jadi juga berbeza dengan Tuhan yang hadir kepada kita, dan kita tidak ada kuasa untuk mencegah orang daripada mendefinisikan Tuhan atau kebertuhanan itu, kerana Tuhan atau kebertuhanan itu adalah otonom ataupun hak mutlak pribadi. Nah, maka macam mana cara kita untuk semayang, macam mana cara kita untuk, saya selalu kata macam ni, bagi mana-mana transgender perempuan yang merasakan dia selesa memakai telekom sewaktu semayang, maka semayang seperti perempuan. Kalau dia dah operate, contoh dalam kes sajad, saya bagi dua pandangan. Yang pertama ini pandangan yang berdasarkan kepada teks. Dia dah ada payudara, dia dah buat pembedahan buang semua. Kalau tanya kepada saya, peribadi saya rasa dia sudah seorang perempuan. Kerana saya sebut di awal tadi, trans woman itu adalah seorang perempuan, trans man itu adalah seorang lelaki. Maka sebab itu kita di Malaysia perlu ada gender legal recognition. Undang-undang kita perlu ditambah baik supaya mengiktiraf mereka ini. Tanpa pengiktirafan daripada pemerintah, daripada kerajaan, maka masalah tidak akan selesai. Orang tidak boleh bekerja. Mereka nak dapat kerja susah. Bila tak dapat kerja, apa kerja yang boleh buat? Melainkan menjadi sex worker atau kerja-kerja lain yang orang pandang rendah. Okey, saya rasa pendengar boleh judge sendiri. Ibadah ni hak individu masing, dan Tuhan yang hadir pada masing-masing orang tu berbeza-beza. Tuhan yang ustaz-ustaz tahu ni adalah Tuhan yang bengis dan sebagainya, yang perlu istighfar 100 kali satu hari. La haula wala quwata illa billah, kan? Itu kenyataan siapa tu, istighfar 100 kali satu hari, kan? Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah saudara Afiq mendakwa bahawa Rasulullah ni melihat Tuhan Allah ni sebagai Tuhan yang bengis, yang tidak berkasih sayang, tidak rahmah? I mean, be very careful lah of your statements that you make. Tak boleh macam ni. Cannot. You kalau nak bawa keadilan supaya orang Melayu Islam kita tidak menzalimi, tidak menindas golongan LGBT ni, this is not the way. Kalau you anggap perbuatan orang Melayu Islam ni ataupun persepsi orang Melayu Islam terhadap LGBTQ ni agak over, melampau, keras sangat, kenapa you pun pergi nada ekstrim pula, kan? Kita tidak boleh mengobati satu pelampauan dengan satu lagi pelampauan, kan? Kita tahu memang berlaku orang-orang LGBTQ ni yang dizalimi. Bukan orang LGBTQ je yang dizalimi, semua orang, daripada apa kelas pun, apa nama pun, apa label pun, apa kumpulan pun dizalimi, kan? Jadi kita nak kata apa? Hanya kerana mereka dizalimi, maka permintaan dan tuntutan-tuntutan mereka untuk melakukan benda haram patut dibolehkan sekali. Tuntutan mereka untuk teruskan mereka lelaki berpakaian macam perempuan dan perempuan berpakaian macam lelaki dan buat sex change, dan na'udzubillah sampai mengadakan hubungan seksual. Adakah kita nak mengizinkan hanya kerana ada sebahagian mereka yang dizalimi oleh orang lain? Ini dua isu yang berbeza. Jangan dicantumkan sekali, digelumangkan sekali.
Jangan. This is not an honourable and gentlemanly approach. Kalau betul progresif, kalau betul nak bawa mercy, compassion to the world, jangan sampai awak jadi biadab dengan agama Islam, jadi biadab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menganggap Allah itu bengis. Perkataan bengis ni tidak patut digunakan ke atas Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau ada urge nak pakai macam perempuan, kamu lelaki, kamu tak berdosa. The urge is not a sin. Tetapi kalau kamu keluar dan pakai macam perempuan, kamu lelaki, kamu pakai macam perempuan, itu dah jadi dosa. Itu kami tidak boleh terima. Masyarakat Melayu tak boleh terima. Dan saya berani mewakili majoriti masyarakat Melayu Islam kita, bahawa kami tak boleh terima benda ni. Dan saya rasa ramai akan setuju. This is something not acceptable. Itu budaya. Dari segi agama jangan cakap lah. Memang jelas haram. Tak ada ulama pun yang kata boleh. Lelaki yang ada keinginan nak pakai baju perempuan boleh pakai baju perempuan dan berlenggang-lenggok macam tu orang perempuan. Haram. Kecuali kalau dia tak buat-buat. Kecuali kalau dia tak buat-buat. Memang dia dah memang macam tu naturally. Cara dia jalan macam tu, cara bercakap macam tu. Kalau tak boleh nak ubah, ulama tidak menyalahkan mereka. Tidak menyalahkan mereka. Saya tengok golongan pro LGBTQ ni, every time dia orang campak sebuah tuntutan, they always seek for compromise. Walaupun dia mungkin tak dapat full of what they wanted, dia nak tengah. They couldn't accept a total no. So at least a compromise in the middle. Sebab dia tahu next time dia akan campak lagi. Dia campak lagi, level tu akan move towards yes, slowly. Move towards yes. Walaupun tak dapat yes automatically in the first try. First try kat tengah-tengah. Second try rapat sikit dengan yes. Third try rapat lagi sikit dengan yes. Fourth try rapat lagi. It's not an either or. There's a third option. The third option is golongan LGBTQ ni kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah dan consider solution-solution yang dicadang. Baru-baru ni timbul isu berkenaan dengan LGBTQ ni nak ambil hormon kan. Contoh transgender male, dia perempuan tapi nak jadi lelaki, maka mereka nakkan hak untuk makan hormon lelaki. So badan dia akan jadi kelakian. Dia akan tumbuh janggut, tumbuh misai kan, testosteron akan keluar dalam badan dia dan sebagainya, estrogen akan ditahan. Mereka dakwa ini right, ini hak. Lihat hipokrisi. Bila golongan pihak yang mempromosikan atau mencadangkan conversion therapy. Conversion therapy ni golongan gay ataupun lesbian, dia nak berubah kembali kepada dia punya sexual orientation yang asal menurut biologi dia. Maksudnya gay man nak jadi straight man balik. Antara yang dicadangkan dalam conversion therapy adalah hormonal therapy. Golongan gay ni diberikan hormon supaya kelakian dia tu bertambah. Dia lelaki, cuma kelakian dia tu mungkin kurang. Diberikan hormon, tambah kelakian. Oh, golongan LGBTQ sedunia cakap apa? Oh, ini torture lah. Kan? Ini penindasan lah, oppression lah. I mean, what are you talking about? Kenapa you boleh ambil hormonal therapy? Kenapa orang yang nak berubah tak boleh ambil hormonal therapy? Golongan orang-orang macam Sajat ni, dia dah pernah try ke belum ambil hormonal therapy? Golongan LGBTQ ni, ambil hormonal therapy. Bukan ambil hormon terapi untuk jadi gender yang bukan gender kamu. Kembali kepada gender asal kamu. Kenapa boleh ambil hormon untuk jadi gender lain, tetapi tak boleh ambil hormon untuk jadi gender asal? Apa masalah dia? So, this problem is actually an illusory problem. Sebenarnya adalah masalah yang direka-reka. Nak buat macam mana? Kalau itu dia tak boleh pergi masjid, kalau itu dia tak boleh kerja. Of course, they have to do something. Kalau saya seorang yang pemalas, ada disciplinary problem, saya tulis dalam CV saya akan datang kerja selalunya 1 jam lewat. Salah ke kalau majikan saya tak nak ambil saya bekerja? Tak salah. Sebab saya tak cukup, tak capai piawai. Dan kalau saya sebagai seorang LGBTQ, na'udzubillah min zalik, saya terkenal sebagai orang yang menyebarkan lifestyle LGBTQ, dan majikan Muslim saya tengok, dia tak nak benda ni tersebar di kalangan pekerja dia. Why do you call that a negative discrimination? Why don't you look at it as positive discrimination?